boleh ambil satu quote apa yang Prof katakan tadi, dunia akan melayan kita sebagaimana kita melayan diri betul sendiri. Ya, macam mana kita menghormati orang lain sebagaimana kita mahu dihormati. Betul. Prof ya. Okey, kita bersama dengan pemanggil kita. Kalau ada soalan anda boleh terus ajukan kepada Prof, yang kita tidak begitu ada masa yang panjang sebenarnya. Prof, kita 46, kita perlu kasih mata untuk membaca. Kalau kita tak guna, mata kita akan letih. Yang kedua, kalau mata berair, selalu mata kering. So dapatkan air mata palsu di kedai farmasi. Mudah. Yang penting dapat melihat dengan jelas. Bagi suami, banyak seperti masyarakat orang Melayu, banyak suami macam ni, dia baik dengan kawan, kedekut dengan isteri. Jadi kita nak tahu ikhlas tak ikhlas. Kita baik sebab tu manusia ni dia suka penghargaan. Jadi mungkin bila dengan kawan dia dapat penghargaan, bila belanja 20 sen pun kawan dia hargai dia. Kita kat rumah sebagai isteri, suami bawa macam-macam, pernah tak terima kasih pada suami? Pernah tak sebut kebaikan pada suami? Orang paling bahagia, orang yang paling suka kalau bila dia jumpa orang tu manusia toksik ke manusia yang berzat. Kalau kita isteri yang berzat, tidak toksik, jangan suami balik asyik nak komplain salah dia. Sekarang untuk puan untuk berubah, nak suruh suami berubah, puan berubah dulu. Jangan suruh suami berubah, dia berubah dulu. So mulakan dengan pujian, penghargaan, sebut kebaikan suami, jangan kritik dia. Dan walaupun dia buat benda sikit aja, terus puji. Dia buat tak elok, diam. Lama-lama dia, bila sebut buat baik, dia dapat perhatian, dia akan teruskan buat baik. Wallahualam. Assalamualaikum, siapa di sana? Saya nak beritahu secara menyeluruh, saya bukan ustazah dan ilmu saya tentang agama sangat kurang. So kalau untuk mendapatkan fatwa dan kisah-kisah tu, saya minta maaf, saya bukan bidang saya dan tidak adil. Yang orang yang tak ada, saya mesti jujur pada ilmu. Saya hanya akan bercakap tentang ilmu yang saya pakar. Mata saya boleh tu. Tapi tentang kehidupan ni, saya cakap ni benda-benda kehidupan saja. Macam mana jadi wanita bahagia dan sebagainya. Motivasi saja. Minta maaf orang faham ya kalau boleh. Tapi terima kasih atas soalan tu. Tentang 7 golongan tu, saya rasa salah satu hidup kita ni nak cari 7 golongan tu lah. Ya, tapi saya yakin Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Adil. Bukan wanita tak ada lelaki. Pada saya dalam Quran pun disebut lelaki tu maknanya dua-dua sekali, yang saya faham lah. Dan wanita masuk neraka banyaknya jadi orang kata kufur nikmat dengan suami. Sebab tu saya kata nak tanya semua wanita ni berterima kasih pada suami ke belum. Itu wallahualam. Ya, terusnya. Okey, kita ambil pemanggil kita yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya teruskan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor. Ya, silakan. Nak tanya tentang efek resdung dekat mata yang gatal. Bisa jawab insya-Allah. Selalu gatal tapi tak pergilah cek dekat doktor, cuma makan ubat-ubat je. Jawab insya-Allah je. Lepas tu warna hijau ni warna yang menyegarkan, kata Imam Al-Syafi'i tak silap. Warna-warna lain tu dia efek ke kalau kita tengok warna-warna terang? Yang ketiga ni soal saya pun suka menjawab cakap suami juga, Profesor. Kadang dia cakap larat-larat jawab. Tapi kalau kita tengok dia ni angin dia cepat-cepat lah kita makan dia bukanlah kita nak salah, memanglah contoh neraka banyak wanita kan. Sebab kata Abdul Halim tadi, memanglah bukan disebut untuk lelaki, sebut semua untuk wanita, tapi difokuskan untuk rijal lah kan. Itulah saja. Terima kasih Kak Fatimah. Assalamualaikum. Kak Fatimah ya. Okey. So warna pada saya semua okey. Ya, itu memang kalau tidak Allah tak jadikan semua warna. Tidak ada benda Allah buat yang tidak elok. So warna apa pun tak apa, terang tak terang tak apa, insya-Allah. Yang menjawab suami tu saya rasa semua orang, saya pun sama gitu. So kita ada kebaikan. Yang tanya first soalan apa tadi ya? Yang itulah yang kata suka mata tak berapa terang ya. Dah lupa pula banyak sangat. Okey, tak apa. Seterusnya mungkin saya ingat saya akan jawab Kak Fatimah tadi. Okey. Kita sama pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum, siapa di sana? Tutup radio seketika. Okey, kita bersama pemanggil kita berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Okey, kita teruskan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Saya Ahmad Soim dari Kelang. Silakan teruskan soalan. Prof, saya mau tanya. Assalamualaikum, Prof. Teruskan Cik Ahmad. Ya, saya ketika kalau menangis itu hidung selalu keluar air, kenapa, Bang? Resdung. Okey, saya jawab sekarang. Sama dengan soalan Kak Fatimah tadi. Okey, resdung macam ni. Manusia dua jenis. Satu manusia alahan, manusia tak alahan. Manusia alahan ni dia gatal hidung, gatal mata, gatal kulit dan ada lelah. 4 kategori. Ada orang satu saja, ada orang ada 4-4. So mata dengan tu sebenarnya kita ada
kelenjar yang mengeluarkan air. So bila alergi, mata kita dua, dia berair. So bila berair mata, berair hidung. Dan orang Melayu kita suka resdung lah, macam-macam lah, resdung. Saya pun tak faham ulat resdung, saya tak faham semua tu. Dalam saintifik tak ada. Tetapi kalau kita gatal mata, ada ubat untuk mata dan ada ubat untuk hidung. Saya cadangkan jumpa pakar bahagian hidung dan buatkan test alergi, di mana kita ambil darah, tengokkan respon kita terhadap apa, dan kita cuba elakkan makanan atau bahan yang menjadikan alergi. Dan bila kita menangis, kita berair, pasal air mata kita masuk dalam hidung. Itu saja. Terusnya. Saya kita bersama dengan Prof. Dr. Muhaya ketika ini, dan insyaAllah kita bercakap tentang tema kehidupan kita. Prof, mungkin dapat saya tanya sedikit soalan yang ada daripada Sadinar Umar Akhatab. Katanya kalau kita mengejar akhirat, dunia akan bersama kita. Kalau kita kejar dunia, akhirat akan tinggalkan kita. Dan dunia menghina kita. Ya, saya betul. Itu tema bagus sangat. Thank you. Saya memang suka ayat ni. Bila kejar akhirat, dunia kejar kita. Sebab tu saya kata, jangan kejar kejayaan, biar kejayaan kejar kita. Jangan kejar duit, biar duit kejar kita. Jangan kejar nama, biar nama kejar kita. Manusia tertipu, dia kejar dunia ni. Sebab itu kita hidup ni, tema kita dua. Hidup dengan kesedaran ego atau hidup kesedaran ketuhanan. Bila kesedaran ego, mereka sibuk nak suka compete, nak jadi yang terbaik. Mereka mesti betul. Mesti menang. Mereka mesti banyak. Mereka sangat pentingkan title. Mereka sangat fikir tentang apa orang kata. Apa-apa situasi mesti dia yang paling baik. Orang macam ni yang kencing manis, darah tinggi, lemah, jantung banyak. Pasal stres hidup dia. Bila ini dia panggil hidup luaran. Daripada luar ke dalam. Harga diri dia hanya akan tinggi hanya kalau dapat title. Lagi tak dapat title, dia stres. Ini orang yang susah. Allah tak sayang orang macam ni. Tapi hidup dengan jiwa ketuhanan, kesedaran ketuhanan, di mana dia orang-orang ni dia tak compete, dia akan memberi kerjasama, menolong orang sentiasa. Dia sentiasa lemah lembut, dia sentiasa baik. Dia lebih, kalau dia berbincang, kalau gaduh tu, biar dia baik lebih daripada nak betul. Tak betul tak apa. Dia tak menang tak apa. Asalkan silaturahim dia jaga. Dan orang ni sentiasa mencari kebaikan dalam apa situasi. Dan sentiasa penuh dengan kasih sayang. Dan sentiasa memperbaiki diri. Dan sentiasa meningkatkan generous. Dan sentiasa menerima manusia seadanya. Jadi kita fikir, setiap hari tema kita bercakap, kita mengajar, kita tanya soalan, kita bekerja, apa tujuan kita? Adakah untuk penghargaan manusia? Adakah untuk menunjukkan kehebatan kita? Adakah supaya orang kata kita terror? Na'udzubillah. Kalau kita ada macam ni, sia-sia. Pasal kita buat ni untuk Allah. Allah dah berfirman, bila pergi pada mahsyar, sibuk buat kerana manusia. Cari manusia, kalau minta pahala, pergi cari dengan dia. Sedangkan kita buat mesti kerana Allah. Sebab tu kadang kita dalam orang yang jadi macam selalu macam public, macam saya datang sini, orang senang dibuka pada kritikan. Tapi tak, kita suka terima keteguran. Pasal baju koyak kita tak nampak orang nampak. Kita suka pada keteguran. Dan begitu juga kita yang siapa-siapa nak beritahu tentang perangkap-perangkap orang yang berjaya di top, dan orang kaya, orang ada pangkat dan segala, banyak perangkap. Perangkap satu, sombong. Nombor dua, tak boleh tegur. Nombor tiga, sifat riak, ujub, takabur. Na'udzubillah. Sebab tu saya cadangkan pada remaja muda-muda, daripada sekarang berdoa, ya Allah Tuhanku, jadikan aku yang baik. Buangkanlah perasaan riak, sombong dan takabur. Daripada sekarang dah berdoa. Pasal kita masa umur 18 tahun, kata 5 tak sombong. Tapi kalau dah ada pangkat, senang nak sombong. Jadi setiap hari berdoa, jangan kita sombong. Dan saya beritahu pada semua para doktor, penyakit senang kena doktor, penyakit sombong. Dan Allah berfirman, siapa yang sombong berjalan di bumi dengan sombong tidak akan bau syurga. Jadi kita tahu bersyurga di 3000 tahun dah bau. Apa lagi orang sombong. Dan saya nak beritahu semua orang, diri saya juga, sombong ni berarti kita melayang manusia berdasarkan pangkat. Kalau kita kat pejabat, kita ada cleaner, kita ada CEO. Layanan kita dengan cleaner, CEO tu sama tak? Kalau kita setengah seperti orang tu, jadi apa-apa dengan orang pangkat baik, dengan orang tu kasar, na'udzubillah. Maknanya kita sedang menilai manusia berdasarkan topeng yang dipakai. Apa topeng tu ni? Title kita, baju kita, pakaian kita, nama kita, rumah. Itu topeng yang menutup keaiban kita. Sebab tu kita ni tidak hebat. Kita hebat kerana Allah menutup keaiban kita. Kalau Allah buka aib kita, Allah. Sebab tu kita ni, kalau orang hina kita, jangan marah. Kerana kita lebih hina sebenarnya daripada apa orang hina kita. Pasal kalau dari segi manusia, fisiologi, perhatikan manusia dalam usus penuh dengan najis. Dalam bladder kita penuh najis kencing. Apa yang hebat sangat manusia, tapi pakai baju lawa-lawa, bintang besar-besar.